dia seolah-olah tengah pandang ke atas, tapi mulut dia tak boleh nak bercakap. Dada dia. أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel, welcome back to Ashraf channel. Sekejap, belakang sikit. Okay guys, so hari ni, hari Senin malam, pukul 10 malam, apa lagi yang ada dekat Ashraf channel ni, memanglah kisah-kisah baru yang kita nak kongsikan kepada anda tentang tajuk-tajuk yang telah pun di request daripada setiap viewers, followers, subscribers. So guys, untuk malam ni kita nak berkongsi dengan korang tentang satu topik ni yang korang dah nampak kat thumbnail kan. So jangan buang masa, korang tekan like dulu siap-siap. Jangan lupa tekan subscribe dan juga jangan lupa tekan bell notification. So lepas ni kalau ada upload video, korang takkan terlepas. Okay guys, kita nak cerita malam ni, tapi macam biasa, macam tak biasa, dah biasa kan. Kita roll intro dulu. Roll it. Itulah dia introduction kita macam biasa lah guys. So hari ni Acap nak berkongsi dengan korang kisah di mana kalau kita tengok tajuk besar dia kat situ, diorang tulis dark web. Dark web ni apa guys? Kepada yang mungkin tak tahu atau mungkin lah mungkin pada Acap tak explore benda ni, tapi Acap nak bagi tahu siap-siap, Acap nak disclaimer siap-siap. Kalau yang tak tahu tu jangan nak mengada-ngada pergi search. Korang jangan nak mengada-ngada pergi cuba pergi try itu ini, jangan. Okey, kalau kita tahu cerita dark web yang popular, kalau nak kata bukti lah kan, kita pernah ada kejadian khas berlaku kepada seorang YouTuber ini yang katanya beli satu debug box daripada luar negara sana, and then kena ganggulah macam-macam dekat rumah dia and so on. And ini adalah kisah yang dihantarkan kepada aku daripada seorang lelaki yang bernama Jufri. Okey, dia kata dia nak berkongsi kisah tentang seorang orang kata apa, housemate dia pada waktu tu. Orang kata macam dia tertarik dengan isu-isu ataupun apa-apa yang berkaitan dengan dark web ni tau, sampai ke satu tahap dia punya housemate ni menggali lebih dalam tentang servis-servis ataupun apa-apa jenis jualan yang ada dekat dark web tersebut. Okey, nama dia punya member housemate dia waktu tu Solehin. Nama Solehin, tapi itulah buat kerja tak soleh. Okey, tak. Macam ni. Alright. Kisah dia bermula ketika mereka ni berdua merupakan housemate dekat salah satu perumahan yang berada dekat Kajang sana tau guys. Okey. Cerita dia ada satu malam ni, si Solehin ni dia orang kata apa, memang setiap malam akan ada PC, setiap malam akan search pasal dark web ni semua. Tak tahulah daripada mana asal dia minat tentang dark web ni. Tapi inilah dia, orang kata apa, bila kita dah terlalu taksub ataupun terlalu into that thing, sampaikan perkara-perkara yang tak best berlaku. Okey. Menurut kawan dia ni, aku panggil dia Fi lah. Okay, member dia ni Fi lah, yang hantar cerita kat aku ni Fi. Fi ni dia kata waktu malam tu Solehin kata dengan dia, Fi, malam ni kau free tak Fi? Kata, asal weh, aku ada jumpa member tau, tapi Mak Saleh lah. Okay, kenapa? Kita orang nak main game sikit malam ni, tapi tak cukup lagi seorang. Kau nak join tak? Dia kata macam tu. Lepas tu si Fi ni pun macam, malam ni aku ada benda nak buat ni, tapi kalau setakat teman-teman boleh lah, aku dah janji lah nak main game. Dia kata macam tu. So waktu tu si Solehin ni pun kata, tak apa, kau duduk teman je kan, kau jangan kacau lah, boleh, tapi kau tak nak main sekali dengan kita orang ke? Best tu. Tak aku duduk sini je lah waktu tu. Okay, so aku pun si Fi ni pun lepak dekat situ, and then si Solehin ni pun buka dark web apa semua. And then waktu tu Cap, dia punya lambang sesawang tu, dia punya tempat yang dimasuk internet tu nampak macam lain sikit tau. So bila dia dah masuk dalam tu, aku pun usyar daripada jauh. Aku tengok apa
si Mamat ni buat apa semua kan. And then tiba-tiba keluar satu pop-up gambar. Yang gambar tu adalah gambar seperti kepala orang yang memakai topeng orang Mesin Rumput tu. And then dikenalkan nama dia Jacob waktu tu. Aku ingat lagi dia kata Jacob. Lepas tu si Soleh ni kata, "Hey Jacob, how you been?" Borak semua. Lepas tu lagi masuk lagi 3 orang. And then 2 perempuan, 1 lelaki. Termasuk Jacob tu. So ada 2 orang, 2 orang lelaki dan 2 orang perempuan. And termasuk si Solehin ni lah. Okay you guys, ready? Lepas tu sekejap lagi kawan aku cakap, okay ready. Solehin kata ready. Pada waktu tu aku macam tak layan sangat lah. Cuma aku duduk dekat sebelah dia. And then waktu tu aku main game. Aku main game. Tiba-tiba cap, waktu tu aku terdengar salah seorang daripada kat dalam komputer tu cakap, "Player 6 ready?" Lepas tu Solehin ni jawab, he ready. Lepas aku macam, apa ready ni? Tak ada apa, kau duduk je. Dia orang memang nak 6 orang kat sini. Tak apa, buat je. Waktu tu aku pun macam, okey lah, lantak lah kan. Apa kau nak buat, kau buat lah. Dan pada waktu tu cap, tiba-tiba aku terdengar ada salah seorang daripada diorang tu kata, "This box cari soul. This box tengah cari soul. So wherever siapa yang leave this game awal, dia punya soul akan ditarik." Aku macam, kau main game apa ni Mat? Tak ada apalah, seronok-seronok je. Soleh ni cakap macam tu. And pada waktu tu diorang macam berseronok lah, berborak apa semua. And pada waktu tu player nombor 1 tanya soalan, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan sampailah ke player ke-6, which is aku. Aku macam terpinggir-pinggir lah, tak tahu kenapa kan. So Soleh ni macam, jawablah, orang tu tanya. Pada waktu tu question dekat atas board komputer dia tu tanya umur aku berapa. Aku cakap 19. Pam, dia orang jalan lagi, player yang pertama. And sampai ke player yang ketiga cap, pada waktu tu tiba-tiba aku dengar ada bunyi jeritan daripada dalam PC tu. Oh my god, macam tu waktu tu. Lepas tu aku macam, apa hal sial? Tak apa, kau duduk sini, kau relax je. Lepas tu sekejap lagi dia orang dah menjerit, aku cakap kucuk-kucak kau. Dah kacau apa semua. Aku pun macam panik lah. Aku pun bangun daripada tempat tu. And Solehin tu cakap, jangan bangun, kau duduk sini, kita kena main game ni sampai habis. Lepas tu aku macam, apa game yang kau nak main ni kan? Apa yang sampai habisnya? Tak apa, kau duduk je sini, kau main je dengan kita orang. And waktu tu sampai ke turn player keempat. Dan bila player keempat tu adalah Solehin tu sendiri. So bila Solehin ni tengah sibuk bercakap dengan aku, and tiba-tiba dekat skrin tu dah tulis player 5. Aku pun tengok kat Solehin, player 5, kau tak jalan ke tadi? Lepas tu Solehin pandang aku, dia pandang balik PC tu. And paling creepy sekali guys, pada waktu tu, menurut si Fi ni, dekat PC tu cap, ke 5 orang pemain, keempat pemain termasuk Solehin, sedang melambai each other macam ni. Pada waktu tu cap, aku macam, macam tu aku memang mengemang. Aku pun dah terperanjat, apa pasal dia orang buat muka macam tu kan. Muka seram kan, semua pandang macam ni. And Solehin rebah sebelah aku. Solehin rebah cap. And PC tu, programming tu, website tu, tiba-tiba hilang, cannot be reload. Aku tengok Solehin waktu tu, dia seolah-olah tengah pandang ke atas, tapi mulut dia tak boleh nak bercakap. Dada dia macam tu, tapi kat sini tak ada apa-apa cap. And pada waktu tu aku memang panik gila. Aku turun ke bawah, and then aku panggil beberapa orang kita orang punya housemate yang lain, and tolong angkat si Solehin ni. And masa kita orang nak try angkat Solehin ni cap, berat na'uzubillah badan dia, memang tak terdaya kita orang cap. And pada waktu tu kami call ustaz. And pada waktu tu ustaz dalam setengah jam lepas tu sampai dengan beberapa orang pengamal perubatan. And sampai je ustaz ke kawasan tu, and then dia pegang leher Solehin, and then dia dengar dekat dada, dekat dalam dekat dia punya rongga. And tiba-tiba ustaz tu pandang aku, dia cakap, kawan kau dah tak ada ni, dah tak ada dah. Aku dah macam, serius lah, dah tak ada. Tapi cap, pada waktu tu aku nampak dekat dada dia cap, masih lagi turun naik tau. Tu aku cakap dengan ustaz tu, ustaz, tu nampak tu. Aku nampak, tapi tu bukan kawan kamu. Kawan kamu dah tak ada. Habis yang naik turun tu bukan nafas. Bukan. Kau tunggu sekejap.
And then mulalah bismillahirrahmanirrahim. Diorang pun mulakan perubatan tu apa semua. And ada satu jin ni telah pun keluar daripada badan solihin. And pada waktu tu ucap, aku dengar ada perbualan komunikasi antara dua belah pihak and menyatakan bahawa yang solihin ni dah bersetuju atas darah dia sendiri untuk menyerahkan kebatilan dia ataupun orang kata apa, dia punya dalaman ni kepada upacara tersebut. And apa yang diorang main tu adalah upacara untuk menjamah soul dia kepada benda-benda macam tu. Aku pun tak percaya cap, tapi itulah reality. And kawan kita orang meninggal pada waktu itu. Waktu tu juga pihak polis dah sampai and then buat siasatan apa semua. Aku dipanggil sebagai saksi. Dan bila aku cerita benda ni kat pihak polis pun tak nak percaya, tapi semua benda dalam siasatan. And itulah dia kisah yang dihantarkan oleh Fi kepada kita guys. Dahsyat man. Ni macam dalam movie juga, tapi it might be happen, right? Kami dah pulang emak buat cucu, ulas saja tambah air, adun seperti goreng dan sedia, tepung cucu ada di rasanya. Kami nak lagi, bolehkah cepat? Boleh dengan tepung cucur Adabi. Mudah saja, cuma tambah air. Adabi. So itulah dia guys, cerita yang pertama guys. Memang kalau nak dipikirkan, kalau nak kata fikir ikut logik ke apa, memang keluar di akal lah. Tapi bila cerita pasal benda-benda seram ni, memang kalau nak ikut logik tu susah kan. Kalau nak tengok logik, mungkin tengok berita. Berita pun sekarang bukan semuanya logik. Okay, so itulah dia guys, kisah yang dikongsikan daripada seorang pelajar ataupun seorang yang melalui something yang berkenaan dengan dark web ni. Okay, kita dah tak nak buang masa. Kita nak go tu cerita yang kedua guys. Tapi itu lah, macam tak best pula lepak sini kan. Bila belakang ni kosong, rasa macam aura tu tak sampai guys. Rasanya kena pindah tempat ni kan. Sekejap acap pindah sekejap. Kat sini barulah best sikit kan cerita. Okay, kita adjust sikit, zoom sikit. Okay, so guys, untuk cerita yang kedua ni, cerita ni tentang, Acap nak cakap dengan korang siap-siap kalau lah korang pernah buat dekat member-member korang pasal benda-benda macam ni, please stop it because it might be happen dangerously. Okay guys, untuk cerita kedua ni datangnya daripada seorang pelajar. Dia ni merupakan orang kata apa, pelajar college yang menetap dekat rumah sewa dia. Okay, benda ni terjadi kira-kira PKP tahun lepas guys. So dalam around bulan 3 ke bulan 4 macam tu lah dia cerita dengan Acap pasal perkara ini. Okay, benda ni terjadi ketika dia dengan dua orang lagi housemate dia berada dekat rumah. Okay, dia ni dan juga dua housemate dia pada waktu tu memang tak bekerja and tak ada kelas and so on lah. So diorang just berehat kat rumah. Okay, so korang kena ingat 3 nama ni. Yang share dekat Acap ni namanya Haikal. Nombor 2 ni nama dia Hairul kot, Rol. Dan nombor 3 ni nama dia Syami. Okay, so ada Rol, Haikal dengan Mi. Okay, Haikal ni yang menghantar cerita kepada Acap. Okay, menurut Haikal, pada waktu biasalah Acap kan, kita ni dah PKP tak tahu nak buat apa, nak buat itu tak boleh, kelas online tak ada. So kita ni scroll TikTok. Cerita ni terjadi pada pukul 12.40 malam macam tu lah, tengah malam. Okay, so macam biasa saya cakap, klise kalau kata cerita hantu ni mesti 12.30 malam. Tak tahu kenapa, mungkin itu masa diorang punch card. Okay, cerita dia bermula ketika Haikal ni sedang duduk berehat dekat ruang tamu, dekat sofa dia. So dia kata dia tengah-tengah scroll TikTok, ternampaklah satu video FYP yang menunjukkan ataupun memaparkan satu footage seram dan diiringi dengan lagu Lengser Wengi. Tak silap Acap lah, daripada Indonesia tu. Yang kalau kita kaji tentang cerita lagu tersebut, lagu tu memang ada cerita-cerita seram dia tersendiri. And then kalau korang nak search kat YouTube, memang dah ramai dah YouTubers yang dah cerita pasal cerita tu. So Acap rasa Acap tak payah nak uraikan lebar lagi kan. Okay, senang cerita, lagu tu lagu berhantu lah Alright, so dia kata masa dia tengok video tu, dia dengar lagu tu, dia terus swipe. Dia macam terberanjak lah kan. Lepas tu kawan dia waktu tu, si Hairul ni kat sebelah dia, laju now swipe. Kawan dia tegur kan, tak nak aku lagu ni, syaitan siap kan, kan tak pasal-pasal ada yang kena ganggu ni. Kau percaya benda-benda yang macam ni waktu tu. So dia orang ni macam, dah lah aku malas lah layan kau. Dia pun swipe and then swipe. Adalah dalam 1 jam lebih juga, masuk pukul 1 pagi. Okay guys, bila sampai 1 pagi je,
si Hairul ni pun bangun untuk naik ke atas untuk tidur. Sementara pada waktu tu Aikal dan juga dengan kawan dia lagi seorang tu, Mi tu, tengah lepak dekat ruang tamu tu lagi lah. Mi ni tengah layan Mobile Legend lah. So si Aikal ni bangun and then dia pergi ke toilet. And waktu dia sampai kat toilet tu, cap, okay, toilet tu dia macam kat bawah belah tepi tangga tau, macam tu. So dia masuk je toilet, dia pun buang hajat dia. Lepas tu dia pun terdengar bunyi lagu tu tiba-tiba macam dipasang lah, macam bukan, tu bukan lagu dia yang lain. Macam tu lah. Lepas tu dia macam dia tengok kiri kanan, tak ada apa macam tu. So dia pun macam, wah, ini budak-budak ni nak ajar aku ni kan. So dia pun buka pintu bilik air dia. Ternyata dekat depan bilik air dia ada seorang kawan dia lah, si Rol tu tadi, tengah pegang handphone and then buka lagu tu. Apa benda lah, gelabau, cuak no muka kan, keluar gitu kan. Jangan main-main bodoh lagu macam ni kau ni. Apalah kan. Kau janganlah lagu macam ni, aku takut lah. Janganlah kan. Aku bukan kuat semangat pun, dia kata macam tu. So waktu tu si Rol ni kata, alah relax lah, main-main je, gurau-gurau je. So waktu tu Aikal ni pun pergi ke depan and then dia pun pergilah duduk dekat sebelah Mi yang tengah main game. So waktu makin berjalan, masa makin berjalan, and pada pukul 2 lebih mereka semua terlelap. Dan pada waktu tu, cap, satu demi satu berlaku dekat dalam rumah kami. Pada waktu tu, menurut dia, Hairul terjaga pada pukul 3 pagi. Hairul turun daripada tingkat atas untuk pergi ke toilet. Dan menurut Hairul pada waktu tu, cap, masa dia nak masuk toilet, dia terdengar dekat dalam toilet tu ada orang tengah buang air. Dan pintu Excel tu tertutup. Mana pintu tu tertutup lah. Dia tolak, tertutup. Dia ketuk, "Oi, siapa dalam? Cepat sikit aku nak pegang ni." Tak ada sahutan. Tapi pada waktu tu Hairul tu macam dia pergi ke ruang tamu and then dia macam menggeliat lah badan dia, macam waktu tu dia pun macam okey lah, dia pergi depan and then dia pun tengah tunggu balik orang yang kat dalam toilet tu settle. So pada waktu tu dia pun patah balik kat toilet tu. Dia ketuk sekali lagi, teng 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 teng. Cepatlah sikit, aku tak tahan ni, sikit perut ni. Kal, Mi, cepat sikit Mi. Macam tu. So pada waktu tu dia masih lagi menunggu dekat luar toilet. And then sampai ke minit yang ke-20 dah macam tu dia tunggu. Dia ketuk sekali lagi, teng 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 teng. Cepatlah woi, berapa lama berak batu ke apa? Teng 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 teng. Tiba-tiba, cap, pada waktu tu pintu bilik air tu diketuk daripada dalam. Kau main-main apa? Tung 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 tung. Si Hairul ni ketuk. Kat dalam tu ketuk balik, tung 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 tung. Dia letak telinga dia dekat bilik air tu. Dan pada waktu tu, cap, dekat pintu bilik air tu, dia kata dia dengar bunyi air shower tu tengah turun. So pada waktu tu dia macam, kau mandi ke apa tengah pagi ni? Dia biol ke apa? Pada waktu tu. Dan pada waktu tu, cap, Hairul ni macam dalam keadaan bengang apa semua tau. Dia kata, kau buka cepat, kau jangan main-main, aku tergajang kat pintu ni. Dia kata macam tu. Dan pada waktu tu dia rasa macam dia ni di prank pula kan. And then pada waktu tu dia masih lagi berdiri dekat depan toilet. And then dia tak puas hati lah. And pada waktu tu, cap, dia daripada tempat depan toilet tu berjalan ke arah ruang tamu. And then dia nak pergi kejut salah seorang daripada kami lah. So bila dia sampai kat ruang tamu tu, cap, dia tengok kami berdua-dua sedang nyenyak tidur, cap, pada waktu tu. Oi, dia dah jam lah. Dia macam, uish. Oi. Pada waktu tu bulu gomel dia dah mengemang lah. Dia pun patah balik pergi toilet tu. Dia jalan pelan-pelan sampai kat toilet. Bila sampai kat toilet, cap, dia dengar lagi bunyi shower tu masih lagi airnya turun menjengah ke lantai. Dia ketuk sekali lagi, teng teng teng. Terdengar irama siulan seseorang dari dalam toilet tu sedang bersiul lagu Lengser Wangi tersebut. Dia pun ke belakangkan langkah dia. Dan dia kata pada waktu dia ke belakangkan langkah dia, dia terasa dekat belakang dia seperti ada something yang menghadang dia. Faham tak? Kau ke belakang and then kau terlanggar sesuatu. Dan pada waktu tu, cap, dia hanya berdiri dekat depan toilet
And then ada satu tangan seolah-olah pegang dia macam ni. And then ada satu suara datang kat telinga dia, tanya, takut ke? Waktu tu cap. And pada waktu tu dia rasa macam nak lari, tapi kaki dia tak boleh nak lari. Tapi tangan dekat sini tu dia macam pegang macam ni tau. Pegang macam ni, pegang kat sini. Memang dia rasa, dia kata semua tu. And pada waktu tu cap, pintu bilik air dekat depan mata dia tu terbuka perlahan-lahan. And di depan mata dia juga, shower tu masih lagi menitis. And then tiba-tiba mulut dia ni nak bercakap tapi terkunci. Dan tiba-tiba dia sendiri yang bersiul lagu tersebut. Dan bila dia bersiul lagu tersebut, kami berdua terdengar dan juga terjaga. Waktu kami berdua terjaga cap, kami lihat dia sedang berdiri menghadap toilet. And depan toilet tu cap, ada satu lembaga hitam sedang melintasi dia. And then aku boleh dengar secara halus sangat-sangat suara dia sedang menyiulkan lagu tersebut. And then dia pusing pandang kita orang cap. Ada waktu tu kita orang berdua ni dah macam seram sejuk lah. Kau kenapa ni Rul? Kenapa ni? Kawan kau takut dengan lagu ni. Macam tu pada waktu tu. And then kita orang ni macam, astagfirullahalazim. Salah seorang daripada kami pergi buka lampu. And pada waktu tu aku buka surah pada waktu tu. And dia seperti mengentan, orang kata apa, memang melawan lah pada waktu tu. And kita orang pergi naik atas. And kita orang pergi bawa satu kain tu untuk kita orang balut dia, bagi dia tak payah gerak. And then kita orang buka surah-surah. Makin surah tu dibuka, makin surah tu ditukar, makin menjerit, makin kuat dia cap. And pada waktu tu kita orang ni memang dah tak boleh buat apa. Kau bayangkan dah 4 pagi cap. Pada waktu tu kita orang terpaksa call tuan rumah. And pada waktu tu alhamdulillah nasib baik tuan rumah angkat. And pada waktu tu juga tuan rumah datang. Sebab tuan rumah ni dia merupakan pak imam dekat area situ cap. Nasib baik. And dia tolong kita orang untuk selesaikan masalah ni. Dan juga ada beberapa orang jiran tetangga datang pukul 4 pagi guys pada waktu tu. And bantu untuk selesaikan masalah tu. And pada waktu tersebut dia ni terpaksa dibawa ke surau berdekatan untuk menjalani, orang kata, proses ruqyah untuk dikeluarkan. Sebab dia katanya dia ni dah tersalah tegur dan juga dah tersalah cakap. And dekat rumah tu ada something yang sedang menghuni. And pada waktu tu cap, aku dan juga si Mi ni pergi masuk ke bilik dia. Bila kita masuk ke dalam bilik dia cap, kita orang buka pintu. Kau tahu tak apa yang dia tengah buat? Pada waktu tu dekat atas katil dia tu ada satu pensel dan juga buku tau. Lepas tu dekat sebelah tu phone dia, YouTube tengah pause. And then lagu Lensi Wangi tu punya title kat situ. And then dia tengah tulis lirik tu. Aku pun tak tahu kenapa dia buat benda tu. Tapi itulah dia kisah yang dikongsikan oleh Haikal kepada kita. Dan itulah iktibar yang kita kena ambil daripada kisah mereka. Itulah dia guys, kisah kedua yang dikongsikan kepada kita. Seram tak seram tu korang sendiri nilai lah. Kan kalau korang berlakunya dekat tempat sendiri 3-4 pagi tak pasal kena call orang kan. Okay guys, untuk cerita yang ketiga ni dia agak simple juga, tapi Acah nak cerita juga dengan korang. Okay, cerita pasal seorang TikTokers ni. TikTokers ni lain macam sikit guys. Okay, lately ni guys, korang pernah nampak tak ada satu apps yang boleh trace hantu tu? Korang tahulah sendiri kan, aku ada nampak video dekat Iqbal Noor ada main benda lah tu. Okay, benda ni ada satu TikTokers pergi main juga lately ni. And then bila dia main, dia cari tak ada. Tapi yang dia tak cari tu ada. Macam mana? Okay, kita teruskan bercerita tentang seorang TikTokers ni. Aku nak bagi tahu nama, dia tak nak bagi lah. So tapi kita gunakan nama samaran dia, which is Chipmunk. Okay, Chipmunk ni Chipmunk macam pelik pula nama dia. Mini lah. Nama dia Mini. Dah dekat dah tu. Mini macam tu lah. Okay, si Mini ni dia kata pada waktu tu dia ni nak buat konten lah, nak letak dekat dalam TikTok. And pada waktu tu cap, kita orang ni time tu bertiga kawannya pergi ke satu rumah terbiar dekat area rumah dia pada waktu tu. Dengan apps tu lah, dengan berbekalkan apps tu lah pada waktu tu. And then kita orang pun masuk ke dalam tu. Kita cut it short dia lah. Dia sampai kat tempat tu guys. Dia masuk ke dalam tempat tu. And then kawan dia satu orang ni pergi cakap macam ni, "Weh, kau rasa ada hantu tak dalam ni?" Tak tahulah. Tapi kita just nak fun-fun kan. Jangan pergi jauh-jauh lah. Kita dekat sini je. Boleh tak? Boleh. Tak apa. Kita try je dulu. Okay?
Okay, so diorang pun startkan apps tu, and diorang pun buat konten dengan lagu lagu tu. So dia pun bawa dekat dalam rumah terbiar tu. Dia pergi kiri, dia pergi kanan, dia scan dengan satu lagi kamera vlog dia kan. And then dia scan, tak ada apa-apa. Okay, yang seorang lagi ni pergi ke tingkat 2, yang seorang lagi ni pergi ke arah belakang. So pada waktu tu memang dah malam. Dia tak cakap pukul apa, tapi dah malam lah. So salah seorang daripada diorang ni pergi ke belakang, diorang tinjau, tak ada apa-apa. And pada waktu tu bila diorang dah dibahagikan 3, seorang kat atas, seorang kat belakang dan seorang kat depan, si Mimi ni pada waktu tu dia tengah scan tapi tak nampak apa-apa. Lepas tu dia terus jerit lah, "Guys, korang jumpa apa-apa tak? Tak adalah kat sini. Aku penat lah cari. Jom lah kita pergi kat semak tepi sana. Mana tahu ada kan." Pada waktu tu kedua-dua mereka ni mendengarlah suara Mimi tersebut, and diorang pun bergerak pergi ke arah Mimi. Okey, bila dia sampai ke arah Mimi ni dah nampak, Mimi lah senang cerita. Dia dah nampak Mimi ni nak keluar daripada rumah tersebut. Okey, so bila Mimi ni keluar ke rumah tersebut, si dua orang ni pun pergilah lagi ikut Mimi. Kata, "Mi, ada nampak apa-apa tak?" "Tak adalah, penat lah dekat sini. Asyik-asyik scan tak jumpa. Tak jumpa." Pada waktu tu pada waktu tu salah seorang daripada diorang ni pun kata, "Tak apalah, kita pergi semak sana. Dekat belakang tu aku dengar diorang kata ada pokok pisang. Dekat belakang tu tak tahulah, katanya ada checkpoint. Kadang-kadang mengilai. Ada orang kata macam tu kan. Kalau kita dapat di footage mesti cantik. Jom. Budak 16-17 tahun, kau bayangkan diorang punya seronok lain macam kan." So diorang pun bertiga decide untuk pergi ke semak belakang sana. Bila sampai kat semak belakang sana, diorang scan, tak ada apa-apa guys. So diorang dah fuck up, and then diorang patah balik ke rumah lama tu, sebab diorang kena lalu rumah lama tu untuk pergi ke arah depan. Bila sampai kat rumah lama tu kita orang dikejutkan dengan satu bunyi macam runtuhan daripada dalam rumah tu, macam tu. Uish, dengar tak bunyi apa? Ada papan jatuh tadi. Korang ada usik apa-apa ke? Tak ada. Tak apalah, kita balik je lah. Seram lah kat sini. Dia kata macam tu. So diorang pun decide untuk gerak daripada rumah lama tu, untuk keluar lah, nak pergi ke taman tu. And waktu kami bertiga nak keluar tu kita orang terdengar satu suara yang sangat sayup pada waktu tu. Tolong saya, tolong. Kau dengar tak? Dengar. Dah, tak payah. Jom keluar. Tolong. Pada waktu tu, so kita orang 3 orang ni memang dengar clear gila. Ada orang minta tolong, and then kita orang pun tak sedap hati lah. Manalah tahu ada juga macam kita orang ni TikTokers yang masuk ke dalam tu and buat konten, and then ada benda roboh ke apa, and salah seorang daripada diorang ni decide untuk lari balik masuk ke dalam rumah tersebut. And bila diorang lari balik, seorang tu lari balik, and diorang ni pergi kejar. Bila diorang kejar, tiba-tiba seorang yang dah leading tadi kat depan berdiri tegak. Muka dia berubah Dia toleh ke arah kita. Kenapa? Sini. Dia pergi ke arah depan tu Kami bertiga pergi ke arah depan, sampai ke tempat yang kawan kami ni berdiri. Dia tunjuk atas, and kami dongak ke atas. Bila kami mendongak ke atas, waktu tu dekat rumah lama tu ada 3 makhluk sedang melihat kami terus ke arah kami. Seorang bapa, seorang mak dan seorang lagi anak. Clear gila. Figure tu tengah pandang kita orang, and then kita orang tunduk, kita orang pusing. Kita orang nak lari lah, nak cabut lah. Kita orang dengar sekali, Tolong. And pada waktu tu kita orang memang tolong cabut daripada situ Memang kita orang lari. And then pada waktu tu juga salah seorang daripada kami ni tertinggal pula device dia dekat tempat tu. And pada waktu tu kita orang tak pergi ambil lah. Kita orang memang balik apa semua, pergi balik mandi apa semua. Alhamdulillah malam tu tak ada apa-apa. Petang besok tu kita orang datang balik kat tempat tu untuk pergi cari device kawan tu. And bila kita orang sampai dekat situ device tu tak ada dekat bawah. And then kita orang pergi selongkar, tapi kami datang lagi ramai lah, 6 orang apa semua. And device tu
tu kita orang jumpa dekat belakang cap, dekat tempat first kali dia pergi, and then itulah di tempat yang dijumpa balik kamera dia pada waktu tu. So itulah dia guys, kisah yang dihantar oleh Mimi yang Acap nak kongsikan kepada korang. So itulah dia 3 cerita yang kita dah cerita untuk malam ni. Acap rasa kita dapat selesaikan malam Isnin ni, alhamdulillah guys. So kepada siapa-siapa Acap nak remind sekali lagi yang nak hantar resume for joining my team, today is the last day guys. Kriteria dia memang senang. Untuk kriteria Tinker, Acap rasa korang boleh baca dekat sini. Ini yang Acap nak, simple sahaja. So kalau korang berminat nak bekerja dengan Acap, untuk duduk satu studio dengan Acap, korang boleh terus pergi hantar resume korang. Okay, so hari ni hari last, besok Acap dah nak buat pemilihan, and kita boleh hantarkan korang ke interview dan boleh terus start kerja nanti. Okay, so insyaAllah kita jumpa di video akan datang. Jaga diri korang. Yang baik-baik datangnya daripada Tuhan, yang tidak tu datangnya daripada saya. Lagi apa kita nak cakap untuk kali ni? Untuk kata-kata hikmah kata-kata hikmah, sentiasa bersangka baik. Itu dah saya cakap. Okey. Masa muda kita terlalu takut untuk jadi tua. Bila tua kita takut nak jadi mati. Tapi bila mati, kenapa kita sentiasa merayu untuk dihidupkan semula? Kerana peluang itu kalau diberi kedua, kita sentiasa lalai dan sentiasa pohon yang ketiga. Kita jumpa di video akan datang. See you and I see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.